InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Alkitab. Ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi ridwan syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadatu istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatu ilal khairi ibtigha wajhihi wa qurbatihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan pada pagi ini? Alhamdulillah. Saya doakan tuan-tuan semuanya pada keadaan sehat dan juga sentiasa diberikan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala musibah dan bahaya. Dan saya harapkan tuan-tuan masih bersemangat untuk meneruskan pengajian kita. Itulah pengajian kitab tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan pada pagi ini tuan-tuan, insya-Allah sebanyak akan dapat meningkatkan lagi ilmu kita, meningkatkan kefahaman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita akan lihat 2-3 ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Itulah ayat yang ke-39, 40 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah Yasin ayat 39. Wal qamara qaddannahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara qaddannahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La samsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wal layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yashbahun. Wa ayatan lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Sadaqallahul azim. Maksudnya wal qamar qaddannahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar. Bulan pula kami takdirkan dia beredar. Beredar melalui beberapa peringkat sehingga ke akhir peredarannya kelihatan kembali pula ke peringkat awal. Inilah berbentuk melengkung seperti tandan kurma yang melengkung.
Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembali pula ke peringkat awal. Maksudnya kembali kepada melengkung semula, seperti tandan kering yang melengkung. Jadi apakah tafsir pada ayat ini? Perjalanan bulan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana perjalanan matahari, dan ayat-ayat yang sebelum ini menerangkan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat 39 ini juga nak menyatakan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan begitu cantik dan indah, yang mana tidak menyakitkan pandangan mata. Berbeza dengan matahari. Di mana matahari ini satu kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luar biasa, yang mana panasnya yang maha luar biasa, yang menjangkau seluruh alam, kan? Dan Allah Taala mencipta pula bulan dengan suasana yang sejuk, kan, tidak menyakitkan pandangan mata yang keluar pada waktu malam, tuan-tuan. Baik, kemudian Allah Ta'ala tetapkan bagi bulan ini ada manzilah-manzilah. Jadi Allah Ta'ala menetapkan bulan ada manzilah sebanyak lebih kurang dalam 29 manzilah. Dan Allah wal qamara qaddannahu manazila hatta ada karujunil qadim. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga ke akhir peredarannya kelihatan kembali pula ke peringkat awal. Nampak? Jadi bulan ni dia ada manzilah. Tidak seperti matahari. Matahari dia statik aja. Statik saja dia punya pancaran tu, kan? Dia tidak ada bentuk melengkung, kan? Dia tidak ada peringkat-peringkat sebagaimana bulan. Bulan ni ada peringkatnya. Pada awal bulan kita akan lihat bulan ni keadaan melengkung. Kemudian pada pertengahan bulan, maka bulan dalam keadaan bulan purnama, penuh, bulan penuh. Dan pada akhir bulan kita dapati bahawa bulan kembali melengkung semula lah. Baik. Jadi terdapat sebanyak 28 manzilah. Maknanya perubahan-perubahan itu sebanyak 28 kali perubahan tadi, sehinggalah bulan kembali hilang semula. Ia sentiasa berubah setiap kali dia berada di manzilah. Bermula daripada manzilah pertama, iaitu pada awal bulan, berbentuk kecil seperti sabit. Kemudian dia menepati manzilah demi manzilah, ia menjadi bulan purnama. Kemudian sampai pada manzilah terakhir, dia kembali melengkung semula. Seperti tandan kering, tandan kurma yang kering, ataupun tandan kelapa yang kering. Jadi orang Arab memberikan nama khas kepada 28 manzilah. Rupa-rupanya manzilah-manzilah itu ada nama, tuan-tuan dan puan. Sebagaimana disebut dalam kitab tafsir, dikatakan nama yang pertama iaitulah manzilah pertama namanya Al-Shiratan. Al-Shiratan. Yang kedua Al-Butain. Yang ketiga As-Suraya. Yang keempat Ad-Dabayar. Ad-Dabaran yang keempat. Yang kelima Al-Haq'ah. Yang kelima. Yang keenam Al-Han'ah. Yang ketujuh Az-Zira'. Yang kelapan An-Nashrah. Yang kelapan. Yang kesembilan Az-Zarfu. Yang kesepuluh Al-Jabhah. Ke-10 Al-Jabhah. Ke-11 Az-Zubur ataupun Az-Zubrah. Yang ke-11, yang ke-12 As-Sarfah. Yang ke-12 Al-Awwar. Kemudian As-Sima. Kemudian Al-Ghafrah. Al-Ghafru. Az-Zubana. Al-Iklil. Al-Qalb. Al-Syaulah. Al-Nama'im. Al-Balah. Al-Baladdah. Al-Sya'rul Zabih. Al-Sya'rul Bula. Sya'rul Sumud. Sya'rul Sya'rul Akhbiyah. Dia ada Sya'rul Zabih, ada Sya'rul Bula, ada Sya'rul Syu'ur,
sya'dul akhbiyah, farqul dalwul muqaddam, farqul dalwul muakhir, dan al-hud. Jadi terdapat lebih kurang terdapat 28 nama. Mana setiap mazilah perubahan bulan itu dia ada nama-nama ni. Tentu yang telah ditetapkan oleh orang Arab lah. Jadi apakah hikmah kejadian bulan? Bulan adalah satelit kepada bumi. Dari bulan ni macam satelit lah. Dia jauh lebih kecil daripada bumi. Garis pusatnya berkurang dalam 3,476 kilometer. Masya Allah. Tu dia punya garis pusat bulan ni. Di mana saiz bulan ni lebih kecil daripada saiz bumi. Dan bulan ni sentiasa melingkari, berpusing melingkari akan bumi. Tidak sebagaimana matahari. Kalau matahari ni bumi yang mengelilingi matahari. Sedangkan matahari itu statik duduk pada tempat dia. Sedangkan bulan pula dia mengelilingi akan bumi. Inilah kehebatan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan tidak pernah berlanggar dengan bumi. Matahari tak pernah berlanggar pun dengan bumi. Semuanya berjalan mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cahayanya yang terdapat pada bulan bukanlah cahaya dia sendiri. Sebagaimana matahari mulakan cahayanya, begitu juga dengan sebagaimana bintang-bintang mulakan cahaya mereka sendiri. Tidak seperti bulan ini di mana dia mendapat cahaya daripada matahari, dan daripada cahaya pada matahari terpantulkan kenalah pada bumi. Itulah yang kita lihat pada malam hari, tuan-tuan. Baik, kemudian sebagai satelit bumi, bulan sentiasa mengelilingi bumi pada orbitnya yang berbentuk bujur. Maka sebab itulah kedudukannya dengan bumi berubah-ubah. Jadi kedudukan bulan dengan bumi ni dia berubah-ubah. Ada masanya jaraknya jauh daripada bumi, ada masanya jaraknya dekat. Kalau masa jauh itu jaraknya ialah 407,000 kilometer. Ni waktu dia jauh. Kerana bulan ni dia punya paksi dia pun ada juga. Dia ada paksi dia ataupun orbit dia, di mana orbitnya berbentuk bujur. Jadi ada masanya dekat dengan bumi, ada masa jauh daripada bumi. Kalau dia dekat dengan bumi, jaraknya pula ialah 375 kilometer. 375 km, sedangkan waktu dia jauh daripada bumi, maka jaraknya ialah 407,000 km. Kalau dia dekat tadi 375,000 km. 375,000 km. Sedangkan waktu dia jauh 407,000 km. Nampak macam dekat kan? Tapi sebenarnya sangat jauh. Jadi perubahan ini berlaku pada bulan itu adalah supaya penduduk bumi mengetahui bilangan tahun dan bagaimana menghitung hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan ini salah satu daripada keajaibannya, dia digunakan oleh manusia untuk mereka mengenal jarak ataupun tarikh ataupun hari bulan, kan? Kita dah berada di hari bulan berapa, kan? Tarikh berapa bulan, bulan apa, bulan Muharram ke, bulan Safar, Rajab dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala mencipta bulan ni, salah satu daripada fungsinya, kan, iaitulah untuk menentukan tarikh hari raya haji, kan, tarikh hari raya puasa, tarikh masuk Muharram dan sebagainya. Itu sebabnya hari Falak ni sentiasa mereka tu buat cerapan pada bulan ni, kan, bilakah masuknya tarikh-tarikh tertentu di dalam Islam ini. Baik, jadi bulan melengkapkan putarannya pada paksinya dan beredar mengelilingi bumi selama 27 hari, 7 jam 43 minit. Macam tu. Okey. Selama 27 hari, 7 jam 43 minit. Maka dia membantu manusia menentukan takwim bulan Hijrah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Yunus, Allah Taala sebut dalam Quran, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa wadiyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sini wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq
Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Maksudnya dialah, ini Allah Subhanahu Wa Taala, dialah telah menjadikan matahari itu yang bersinar dan bulan itu yang bercahaya, kan? Wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sini wal hisab. Dan dia tetapkan pula manzilah-manzilah, mana tempat-tempat bagi perjalanan bulan tadi, supaya kamu mendapat mengetahui tentang bilangan tahun, bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu zalika illa bilhaq. Allah Ta'ala tidak menciptakan demikian tadi melainkan dengan hak. Melainkan dengan hak, penuh dengan hikmah dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yufassilul ayati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan akan tanda-tanda kekuasaannya, liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Inilah keterangan dalil menunjukkan pada kita bahawa bulan ini digunakan untuk menentukan tarikh-tarikh dan hisab, kan, waktu bilakah masuknya bulan Muharram, bilakah masuknya bulan Safar, bilakah masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bila masuknya Ramadan, kan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian bulan haji pula Zulhijjah. Jadi orang kata hebat cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu naklah kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang mana bulan ini dia sentiasa mengelilingi matahari dan dia berbentuk, dia berubah-ubah tadilah. Berubah-ubah daripada satu manzilah kepada manzilah lain, daripada asalnya dalam keadaan seperti tandang kurma, kemudian dia menjadi bulan purnama pada 15 hari bulan, dan pada 27 hari bulan dia kembali semula dalam keadaan seperti tandang kurma, dalam keadaan bulan sabit ataupun keadaan melengkung. Jadi para nelayan menentukan pasang surut air laut berdasarkan pada saiz bulan. Ini adalah kerana bulan punya tarikan graviti. Jadi bulan ni dia ada tarikan graviti dia. Jadi dialah yang menentukan. Contohnya pasang surut kepada air laut. Itu sebab air laut tu dia ada pasang, ada masa surut. Ni siapa yang menentukan? Ialah bulan tadi. Jadi graviti bulan walaupun hanya sekadar 1/6 daripada graviti bumi, namun ia cukup kuat untuk mengawal pasang surut air laut. Jadi pasang surut air laut dikawal oleh graviti bulan. Terjadi dengan dua keadaan. Jadi rupa-rupanya bulan ni ada graviti juga, tapi graviti tak kuat sebagaimana graviti yang ada pada bumi. Kalau graviti pada bumi ni, kalau kita terjun daripada tempat yang tinggi, kan, dalam beberapa second, beberapa saat je kita dah sampai ke bumi, dah jatuh ke bawah. Tapi kalau bulan ni, kan, makan masa juga nak jatuh ke bumi, nak jatuh ke atas bawah tu, ke bulan itu, kerana tarikan dia tidak kuat. Hanya 1/6 sahaja daripada tarikan graviti bumi. Tetapi walaupun begitu, bulan tadi dapat menentukan pasang surutnya air laut. Dan pasang surut air laut ni dia ada dua jenis. Pertama pasang dalam, yang kedua pasang anak. Pasang dalam ini air pasang dalam berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada dalam barisan yang sejajar. Bila bulan, bumi dan matahari duduk dalam keadaan sejajar, sama je kedudukan dia, lurus, maka akan berlakulah pasang dalam. Kemudian pasang anak, air pasang anak pula berlaku apabila bulan berada pada peringkat suku pertama dan terakhir. Berada pada peringkat suku pertama dan suku terakhir daripada dia punya mazilah tadilah. Jadi tidak berlakulah air pasang dalam, tapi hanya berlakulah air pasang anak, pasang biasa sajalah, macam tu. Jadi begitu juga perubahan pada bulan menentukan masa berpuasa pada bulan Ramadan, hari raya macam saya kata tadi lah, dan menentukan time Zulhijjah, waktu Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu 10 Zulhijjah? Kita dapatkan tentu 1 Zulhijjah. Jadi atas 1 Zulhijjah tadi biasanya ahli falak, kan, mufti dan sebagainya, mereka akan melihat anak bulan dan masuk belum 1 Zulhijjah, macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran,
Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya padamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Bagi manusia dan juga bagi orang mengerjakan ibadah haji. Musim haji. Dan kita dah habis musim haji. Dan kita dah masuk Muharram pula. Lepas Muharram masuk Safar. Lepas Safar kita masuk kata Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya itulah. Masa Rabiul Awal pula itulah masanya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. So, apakah pengajaran daripada ayat yang ke-39 ini? Antaranya ialah Allah Ta'ala nak cerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan bulan begitu cantik, yang betul lawa, yang mana bulan tadi sentiasa mengelilingi bumi dan tidak pernah pun berlanggar dengan bumi sehinggalah satu masa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian penciptaan bulan bukan membantu manusia. Penciptaan bulan boleh membantu manusia dalam menguruskan kehidupan dengan baik dan teratur. Begitu juga kita lihat pada nelayan-nelayan yang pergi menangkap ikan di laut, mereka juga menentukan kepada bulan, bintang-bintang dan sebagainya untuk menentukan arah, tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran ayat 40, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-laili sabiqun nahar wa kullun fi falakin yashbahun. La syamsu yanbaghi laha, dengan ketentuan yang demikian matahari tidak mungkin baginya mendapatkan bulan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-laili sabiqun nahar, matahari tidak mungkin baginya mendapatkan bulan dan malam pula tak akan dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat peredaran masing-masing. Ni ayat ni juga sambungan daripada ayat yang tadi, nak menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mencipta matahari, mencipta bulan, dan matahari tadi tidak dapat mengejar bulan, kan, dan juga siang tidak dapat mengejar malam. Masing-masing telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan akan keluar pada waktu malam dan matahari akan keluar waktu siang. Kemudian adanya siang dan malam, mana tidak akan bercampur. Siang dan malam tidak akan bercampur. Siang 12 jam macam tu, 12 jam siang, kemudian 12 jam malam. Macam tu. Masing-masing telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa bila mereka ada ataupun muncul dan masa bila mereka akan hilang. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, dia kata la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, matahari tak mungkin baginya mendapatkan bulan. Artinya apabila adanya cahaya matahari, maka hilanglah cahaya bulan. Apabila ada cahaya bulan, maka terhentilah cahaya matahari. Macam itulah. Bila siang, matahari akan muncul, malam dia akan hilang. Kemudian waktu malam, bulan pula akan muncul. Dan waktu siang, dia akan hilang pula. Inilah orang kata rotate ataupun kata giliran. Giliran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, matahari dan bulan tak pernah bertembung antara satu sama lain. Masing-masing menjalankan tugas mengikut apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka matahari tidak akan terbit waktu malam dan bulan pula tak akan muncul waktu siang. Masing-masing ditentukan Allah Ta'ala. Kau tugas kau matahari ialah muncul waktu siang. Kau pula bulan, tugas kau ialah muncul pada waktu malam. Dan kalau seandainya kamu lahir, kamu nampak waktu siang pun, maka cahaya kamu pun tak ada. Tiada cahaya. Tidak akan berlaku fungsi bulan. Cahaya dia tak akan timbul. Kerana cahaya bulan akan timbul hanyalah pada waktu malam, tuan-tuan. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan masing-masing ikut kepada perintah dan juga arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nampak situ, tuan-tuan, bahawa bulan, matahari ini, tuan-tuan, mereka patuh dengan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi sayangnya manusia tak patuh dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh perintah solat, dia tak nak solat. Allah Taala perintah untuk berpuasa, dia tak nak berpuasa. Allah Taala perintahkan untuk buat kebajikan, dia tak nak buat kebajikan. Mereka mengabaikan arahan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lihatlah pada bulan dan matahari, mereka patuh arah kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para malaikat yang patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, mencatat contohnya mereka Raqib dan Atid, mencatat amalan-amalan manusia setiap hari. Itu juga dengan planet-planet tadi. Planet-planet tadi semua patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak berlanggar di antara satu sama lain, sehinggalah pada masa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, walal lailu sabiqun nahar, walal lailu sabiqun nahar, dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Artinya malam dan siang masing-masing tidak berebut-rebut untuk menunjulkan diri di antara satu sama lain. Masing-masing patuh ikut ketentuan dan juga arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh macam bulan mengelilingi bumi. Allah Taala suruh bulan mengelilingi bumi, maka dia menjalankan tugasnya, dia tetap mengelilingi bumi. Dia tidak suruh bumi mengelilingi bulan. Tapi dia suruh, Allah Taala suruh bulan mengelilingi bumi, dan begitulah tugas bulan tadi sentiasa mengelilingi sampailah pada satu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullun fi falakin yashbahun, wa kullun fi falakin yashbahun, dan tiap-tiap sesuatu daripada itu semua bergerak dan beredar mengikut orbit masing-masing yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terapung-apung walaupun tidak ada tali yang menggantungkannya. Tidak ada tali, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan lihat pada bulan dan matahari dan juga planet-planet terdapat di alam dunia ini. Seperti planet Mustari, planet Utarid dan sebagainya. Planet yang paling jauh ialah planet Utarid. Planet Utarid. Yang paling jauh, maksudnya paling dekat dengan matahari ialah planet Utarid, tuan-tuan. Di mana tidak ada manusia pun yang tinggal kat sana. Dan suasana waktu siang tu, kalau ikut pada kajian falak, suasana yang siang di planet Utarid ni sangat panas. Dan planet ni dia tidak ada tidak ada sebagaimana bumi. Bumi ni dia ada macam alat untuk menapis cahaya matahari. Tetapi kalau Utarid tu dia tidak ada yang menapiskan cahaya matahari. Dia terus direct kepada lapisan bumi, lapisan planet sebutlah. Dan waktu malamnya adalah sangat sejuk. Dan putaran dia mengelilingi matahari itu jauh lagi cepat berbanding dengan bumi, kerana jarak bumi ni jauh daripada matahari. Sebabkan Utarid ni dekat dengan bumi, maka putaran dia adalah lagi cepat. Lagi pendeklah putarannya berbanding dengan bumi. Jadi maknanya kalau planet tu lagi dekat dengan matahari, maka putarannya lagi cepat. Sedangkan kalau planet itu pula sangat jauh daripada bumi, sebetulnya planet Pluto, disebabkan dia jauh daripada matahari, maka putaran yang mengelilingi matahari itu adalah lagi lama. Kerana jaraknya lagi jauh daripada matahari berbanding dengan bumi dan juga planet yang paling dekat dengan matahari. Jadi apakah penjelasan pada ayat ini, tuan-tuan? Pertama, ayat ini menjelaskan secara umum tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sistem kosmos yang sangat menakjubkan di langit, yang merupakan fenomena alam yang sangat luas dan tidak bertepi. Ini salah satu kehebatan cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kehebatan yang Allah Taala lagi, contohnya berada kejadian gerhana matahari, gerhana bulan. Tentang kita lihatlah macam mana kehebatan cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masanya berlaku gerhana bulan, ada masanya berlakunya gerhana matahari. Dan kebiasaannya ahli falak ni mereka buat kajian, dan mereka dah tahu dah bila akan berlakunya gerhana matahari dan bila akan berlakunya gerhana bulan. Ada masanya gerhana bulan penuh, ada masanya gerhana bulan separa ataupun separuh. Yang kedua, mendedahkan tentang kepatuhan
dan ketaatan makhluk-makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Ini nak nyata pada kita makhluk yang begitu besar, planet-planet besar pun patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan manusia yang kedil ni, yang kecil ni, yang sangat halus ini, kalau dibandingkan dengan planet-planet lain, manusia ni tak nak patuh pada arahan Allah. Degil, keras hati, keras kepala dan sebagainya. Allah Ta'ala suruh mengerjakan solat, mereka tak nak mengerjakan solat. Sedangkan bumi, matahari dan bulan ni semuanya patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka tidak berlanggar di antara semua lain dan muncul pada waktu yang sepatutnya. Macam matahari hanya muncul waktu siang, dan malam akan muncul pada dan bulan akan muncul pada waktu malam. Dan siang dan malam juga mereka tak berebut, tak bergaduh. 24 jam siang dan 24 malam. Ada masanya separuh tempat ni malamnya lagi lama daripada siang, dan siangnya ada pula lagi lama daripada malam. Inilah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Itu sebabnya kita sebagai manusia ni kita kena fikirlah, kena fikir kan, kena kaji supaya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala Nabi sebut, dia kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah kamu tentang kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terdapat di alam dunia. Jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita tak akan mampu mencapai zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja tuan-tuan perkongsian kita, 2 ayat yang dapat kita berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan 2 ayat yang kita bincangkan pada pagi ini sebagainya dapat mengisahkan diri kita, dapat meningkatkan ilmu kita, pemahaman kita, dan dapat mendekatkan diri kita insya-Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Kita sudahi pengajian kita dengan kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatta ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftalana bil arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jama'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma hina bil iman wa abitna bil iman wa hashuna bi ma jannata ma'al iman. Allahumma sallina salim dinana wa salim imanana wa salim tawfilana wa salim ma'rifatana wa salim arwahana wa salim qulubana wa salim ikhwanana minal muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'ul bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.